Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fidaus Arashi Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi 29 September. Majlis Pembandaran Padawan MPP memberi tempoh 2 minggu kepada kontraktor untuk membuka semula laluan di Kota Sentosa Batu 7 sebelum menutup laluan di Jalan Penrisen berhampiran Batu 6, Kuching. Pengerusinya Loh Keh Chang memberitahu penutupan serentak di Jalan Sahala tersebut akan mengundang masalah kepada pengguna jalan raya yang melalui kawasan yang paling sesak di Bandaraya Kuching ini. Jelasnya beliau sedar keperluan untuk menutup laluan di Jalan Batu 6 terbabit bagi membolehkan kerja-kerja menaik taraf jalan bawah jejantas dilakukan yang bertujuan memperkukuh tapak jejantas itu. Namun demikian, jalan alternatif perlu dibina bagi melancarkan pergerakan trafik di laluan tersebut. I'm coming in as a wakil rakyat. Yeah. And also because the area is under MPP, a lot of my residents are affected. People staying in MPP are affected. Not just MPP, Kuching, Sirian Road, semua orang. Loh ditemui media selepas mengadakan lawatan di jalan terbabit yang dijadual tutup dalam masa terdekat. Jalan berkenaan dilalui kira-kira 40,000 kenderaan setiap hari dan ia merupakan jalan raya penghubung antara Kuching dan daerah keluar. Sementara itu, Loh turut meminta kontraktor untuk membina laluan alternatif di Jalan Tapang berhampiran dengan terminal Kuching Central bagi memudahkan pergerakan bas ekspres keluar dan masuk di tempat berkenaan. Ya. Penduduk di 3 buah rumah panjang di Selangau telah menerima cek pampasan berjumlah lebih 8.52 juta ringgit semalam. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talib Saleh memberitahu yang melibatkan seramai 58 orang penerima dari Rumah Panjang Kunsun Aning, Rumah Panjang Umu Gima dan Rumah Panjang Anthony Amit Gurum. Jelas Datuk Lin, sebelum ini penduduk di 3 buah rumah panjang terbabit tidak mahu berpindah. Namun selepas perbincangan dibuat, akhirnya penduduk bersetuju berpindah ke tempat lain memandangkan rumah panjang mereka agak dekat dengan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo, laluan dari bulatan lapangan terbang Sibu sehingga jambatan Sungai Pelugau. Setelah melihat perkembangan pembangunan jalan Pen Borneo ini, di mana ketiga-tiga buah rumah ini juga terlalu dekat dengan jalan Pen Borneo, jadi dari segi keselamatan dan sebagainya, jadi mereka bersetuju untuk dipindah ke tempat yang lain dengan beri pampasan sebanyak 8.5 juta. Datuk Lin ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan cek pampasan tanah kepada 58 penerima yang diadakan di Pejabat Daerah Selangau. Beliau turut menjelaskan tanah yang diambil dibayar pampasan berdasarkan penilaian dari Jabatan Tanah dan Servis Sarawak melibatkan tanaman, struktur binaan dan saiz tanah mengikut nilai semasa. Dalam perkembangan sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Girang Samba turut berterima kasih kepada penduduk kerana bersetuju menerima cadangan kerajaan untuk dipindahkan demi kepentingan semua pihak. Sebelum ini kerajaan telah membayar yang terlibat kena projek Pen Borneo dekat road reserve. Tapi rumah panjang ini terlalu dekat dengan road reserve. Jadi dari segi keselamatan adalah tidak baik untuk rumah panjang. Dalam pada itu, pampasan tersebut katanya merupakan pampasan tambahan kepada pampasan yang telah dibayar sebelum ini. Pada majlis sama, Insinyur Christopher turut menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar berjumlah RM76,000 kepada penerima-penerima dari kawasan Dun Tamin. Sementara itu, rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dilihat mampu merapatkan jurang besar melibatkan sekolah-sekolah daif selain menyediakan persekitaran sekolah lebih kondusif khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, pembentangan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob pada Isnin yang memberi peruntukan dana bagi membantu bidang pendidikan, terutama bagi negeri-negeri yang agak tertinggal termasuk Sabah dan Sarawak.
Dalam adalah pembentangan yang Jelasnya, di kawasan Dun Taming terdapat 22 buah sekolah rendah dan separuh dari sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah daif. kerana telah memperuntukkan dana banyak untuk negeri-negeri yang kurang maju termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi satu daripada yang perlu dimajukan adalah kemudahan pendidikan. Jadi saya harap di Sarawak ini banyak sekolah akan ada kemudahan yang setaraf dengan negeri-negeri yang lain di semenanjung Malaysia. Ujarnya lagi, beberapa sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman di negeri ini masih ada yang belum mendapatkan bekalan air dan hanya menggunakan genset sebagai pembekal kuasa elektrik. Christopher Gira berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis penyerahan cek pampasan yang diadakan di Pejabat Daerah Selangau. Terdahulu menerusi pembentangan RMK 12 pada Isnin, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan menggantikan 148 bangunan sekolah daif dengan kos sebanyak 1.6 bilion ringgit pada tahun 2021 dan 2020 bagi menjadikan persekitaran sekolah lebih kondusif. Jumlah jangkitan harian akibat COVID-19 di Sarawak semalam adalah sebanyak 2,358 kes, menjadikan jumlah kumulatif terkumpul adalah 204,170 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media hariannya memaklumkan Kuching masih mengatasi daerah lain dengan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 657 kes, diikuti Sibu 255 kes, Bintulu 183, Miri 181, Semerahan 134, Limbang 121 dan Sri Aman 104 kes. Dalam kenyataan JPBN semalam, sebanyak 17 daerah lagi mencatat kes 2 angka, 12 daerah dengan 1 angka manakala 4 daerah tiada kes. Daripada 2,358 kes yang dilaporkan semalam, sebanyak 2,344 atau 99.41% adalah kategori klinikal 1 dan 2 iaitu tiada gejala dan gejala ringan. Manakala pesakit bagi kategori 3, 4 dan 5 seramai 14 orang. JPBN juga memaklumkan 16 kematian direkodkan iaitu dari 9 hingga 27 September melibatkan 7 wanita dan 9 lelaki dalam lingkungan usia 30 hingga 97 tahun. 3 kluster baru disiarkan semalam dan 2 kluster iaitu kluster Paun Rimu Serian dan kluster Sungai Sangan Tatau diisytiharkan tamat. Sebanyak 12 lokaliti turut dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, antaranya Rumah Tuntun Seraku Ililingga, Rumah Libau Nanggabuku, Rumah Kunjan Nanggabuku dan Rumah Randi Entana. Manakala 14 lokaliti diisytiharkan tamat PKPD, antaranya Rumah Gingdan Manca Gudang Atas Sibuti, Rumah Pangau Punggu Empelam, Rumah John Ukul Munjan dan Rumah Andrew Simpang Jagoi. Kira-kira 100 buah kenderaan ditahan menerusi op lebih muatan di Mukah dan sebanyak 72 notis dikeluarkan. Namun daripada jumlah itu, 35 notis adalah berkaitan dengan kesalahan lebih muatan. Menurut kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, operasi yang dijalankan selama seminggu itu menyasarkan sekitar daerah Mukah serta laluan utama menghubungkan Mukah, Igan, Oyak serta sekitar laluan ke Bintulu. Op tersebut merupakan inisiatif daripada JPJ Negeri bagi memastikan pengguna kenderaan terutama yang membawa barangan muatan supaya mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya semasa berada di jalan raya. Selain itu, pemandu dan pemilik kenderaan terutamanya lori turut dinasihatkan agar mematuhi segala peraturan yang ditetapkan bagi memastikan semua pihak selamat apabila berada di atas jalan raya. Menurut kenyataan tersebut lagi, operasi seperti ini akan diteruskan ke daerah-daerah lain bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan berpandukan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dan Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987, Akta 334. Operasi terbabit bermula sejak 20 September lepas melibatkan 9 orang anggota dari unit operasi JPJ Negeri yang diketuai oleh Ketua Unit Operasinya Jamaluddin Said. Turut hadir semasa tinjauan tersebut dilakukan adalah Pengarah JPJ Negeri Norizan Jili dan Ketua Cawangan JPJ Mukah Muhammad Hatta Hasim. Padah kerana melanggar prosedur operasi standard SOP, seorang wanita berusia 29 tahun telah dikompaun sebanyak RM3,000.
Ketua Polis Daerah Julau DSP Andam Sulin berkata wanita tersebut didapati melakukan pergerakan keluar dan masuk dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD tanpa kebenaran yang dikenakan terhadap penduduk di sebuah rumah panjang di Julau. DSP Andam Sulin mendahkan hasil pemeriksaan oleh pasukan pemantauan daripada Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis IPD Julau pada pukul 3.15 petang Ahad mendapati wanita berkenaan keluar dari kawasan PKPD tanpa kebenaran. Rumah panjang terbabit diisytiharkan menjalani PKPD bermula dari 17 September hingga hari ini. Ujarnya ketika ditahan dan disoal, wanita terbabit memberitahu pihak polis bahawa beliau ingin keluar makan dan minum di kedai. Wanita terbabit didapati telah memotong dan menanggalkan gelang kuarantin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tambah Andam, orang ramai khususnya penduduk Julau yang terlibat dalam kawasan PKPD diingatkan supaya sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa agar tidak keluar daripada kawasan yang disiarkan PKPD bagi mengekang penurunan wabak COVID-19. Pihaknya tidak akan berkompromi dan sebarang pelanggaran SOP PKPD amnya akan diambil tindakan tegas. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, formula untuk kembali kepada kehidupan normal ialah komitmen semua pihak. Mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Jaga diri, jaga semua. Saya Fidaus Arsyidis. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.